mason yang digelar sebagai arkitek. Arkitek ni bukan sekadar arkitek hak lukis pelan tu saja. Arkitek lebih membawa maksud yang lebih luas dan global, ialah perancang. Mereka lah yang buat pelan, mereka lah yang lukis, dialah perancang. Jadi apa rancangan yang terselindung di sebalik makna logo tadi? Tapi yang menjadi misteri bagi kita, apa yang merujuk kepada huruf G? Apa maksud huruf G? Agak-agak apa dia? Agak-agak apa dia huruf G? Ada 4 riwayat berkenaan dengan huruf G. Riwayat yang pertama, G ini merujuk kepada God. God, iaitu Tuhan. Bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan dalam bentuk manusia yang akan merajai dunia di akhir zaman. Siapa? Dajjal. Tu G yang pertama, satu riwayat. Riwayat yang kedua, G bermaksud great architect. Great architect, iaitu arkitek yang agung. Perancang yang agung. Agak-agak siapa perancang yang agung? Orang yang sama juga. Perancang yang agung pun merujuk kepada dia juga. Yang ketiga, riwayat menyebut sebagai geometri. Merujuk kepada alat-alat tadi. Jangka lukis dan pembaris berbentuk L. Sebab kebiasaan bagi seorang arkitek dan perancang ni, tak ada lain alat yang dia akan guna ialah geometri. Dan inilah yang paling diterima oleh sebahagian besar pengkaji-pengkaji Freemason dan teori konspirasi, iaitu bermaksud Great Pyramid. Great Pyramid, piramid yang agung. Kita pernah lihat logo ataupun lambang piramid agung ini dalam wang ataupun duit dolar Amerika, $1. Ada lambang piramid, lepas tu ada atas tu satu mata. Tapi bertangkup ke tak piramid hujung dengan satu mata? Tak bertangkup lagi. Maksudnya kerja mereka masih belum sempurna, dan mereka akan sempurnakan di akhir zaman ini dengan pelbagai cara, dengan pelbagai agenda dan program-program di bawah Freemason dan satu lagi Illuminati. Baik, maksud sebenar gabungan tadi, God baik, Great Architecture baik, geometri baik, Great Pyramid baik. Kalau kita gabungkan keseluruhan pun tak jadi masalah. Dia membawa kepada golongan-golongan arkitek. Ini bukanlah menisbahkan orang arkitek saja duduk dalam tu. Maksud arkitek ialah orang yang bekerja menjadi penggerak utama. Orang yang jadi perancang utama, pelukis pelan, yang menjadi pelukis pelan tadi untuk menjayakan rancangan dan pelan mereka. Maksudnya di bawah yang dinamakan arkitek perancang tadi, mungkin di sana ada doktor, mungkin di sana ada saintis, mungkin di bawah ada ahli falsafah, mungkin ada ahli-ahli perniagaan yang besar dan hebat, mungkin ada ahli-ahli perusahaan, mungkin ada VVIP tertentu, mungkin ada bankers, tahu bankers? Orang-orang bank, mungkin ada penyimpan danar dalam bentuk yang lebih besar, terutamanya 3 benda, IMF, Bank Dunia dan Federal Reserve. Ini tempat nak simpan cagaran-cagaran duit kertas ataupun wang fiat, iaitu emas. Semua duduk bawah ni dinamakan arkitek. Mereka merancang. Yang dari sudut sains, mereka cipta benda-benda yang boleh pelari manusia ni daripada Allah. Kamu pula bahagian perniagaan, buat satu benda yang boleh pelari mereka daripada agama. Kamu pula dari sudut falsafah, buat falsafah-falsafah yang menjauhkan manusia daripada Al-Quran dan seumpama dengannya. Mereka ada tugas masing-masing, mereka inilah yang cipta plan, inilah yang dinamakan sebagai arkitek-arkitek yang agung. Jadi mereka buat ini, kerjasama mereka adalah berbentuk pyramid. Ada orang peringkat bawah, ada peringkat naik sikit, ada orang sederhana, ada sederhana tinggi, ada tinggi, sampailah kepada Maha Guru, iaitu Grandmaster tadi. Nampak dah? Nampak sebagai contoh kita kata degree tadi, degree. Sebab mereka terlibat dengan benda ni tadi. Ini yang panggil kata degree, darjah ni.
Biasa jangka-jangka lukis lah nak panggil 90 darjah, 180 darjah, 360 darjah. Ilmu ni zaman bila lagi start ni? Namrus lagi buat ni. Asas dulu 60 saat 1 minit, 60 minit 1 jam, 360 darjah ni zaman Namrus. Zamrus yang cipta lagi. Sebab tu saya selalu kaitkan Namrus ni dengan pengasas Freemason dan immunity secara tersirat. Baik, bila disebut degree tadi, sebenarnya dalam keanggotaan Freemason hak paling tinggi 33 degree. Ni paling tinggi ni. Dia bukan nombor 1 tu paling tinggi. Nombor 1 tu duduk sini. Nombor 1 duduk bawah sekali. Dia naik 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita masuk mungkin kita lah duduk sini ni. Kelas-kelas Capra ni. Capra okey lagi. Height Capra. Satu filem cowboy kan. Ingat. Okey. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 sampailah ke bawah. Okey, saya nak tunjuk beberapa contoh jawatan. Okey, kalau 24, kalau kita duduk sini, pangkat kita dia panggil Prince of Tabernacle. 24 degree, Prince of Tabernacle. Okey. Kalau kita duduk 25, dia panggil Knight of Brazen Serpent. Ini peringkat 25. Kalau 26, dia panggil Prince of Mercy. Kalau 27, dia panggil Commander of Temple. Kalau 28, dia panggil Knight of the Sun. Kalau 29, dia panggil Knight of Saint Andrew. Okey, kalau 30, dia panggil Grand Elect. Grand Elect Knight Kadosh. 31, dia panggil Grand Inspector, Inquisitor, Commander. Kalau 32, dipanggil Sublim, Prince of Royal Secret. Kalau ni dipanggil Sovereign, Grand Inspector, Inspector General. Okey, tu contoh contoh-contoh kedudukan darjah ataupun degree daripada 24 sampailah ke atas, daripada Prince of Tabernacle sampailah Sovereign, Grand Inspector General. Jadi hak pernah dalam sejarah, hak masyhur, hak kita kenal, hak tak kenal wallahu alam. Hak pernah dapat 33 degree darjah, antaranya ialah Karl Marx, pengarang buku Das Kapital, pengasas komunis. Dia orang Jerman. Walaupun komunis ini diterima dua negara besar, Rusia dan China. Dia adalah berpangkat 33 degree. Selain daripada itu ialah tokoh kartun terbesar dunia, Walt Disney, Mickey Mouse. Sebab tu Mickey Mouse ke Tom and Jerry ke, kalau kita tengok sebelum mula cerita kartun tu MGN. Wow, apa dia? Gambar singa kan? Singa mengaung. Wow. Singa tu ialah gambar singa Judah. Lambang kerajaan Nabi Daud juga dulu. Singa Judah. Sebab tu singa banyak. Lambang singa Freemason ni banyak di segala tempat. Ada macam-macam singa. Insurans pun ada. Insurans apa gambar singa? Di jata-jata negara, di gambar-gambar logo-logo kereta, logo-logo rokok dan sebagainya, banyak guna singa. Itu merujuk kepada singa Judah yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi pada zaman pemerintahan Nabi Daud dulu. Itu penisbahan yang mereka buat. Antara lain selain Walt Disney, Benjamin Franklin. Dah dengar nama ni? Benjamin Franklin juga darjah 33. Turki, Mustafa Kemal Atatürk juga darjah 33. Itu nama-nama besar
yang kita sebut, dan ada lagi nama-nama yang lain yang tak perlulah kita keluarkan atau bahaskan malam ni. Sekurang-kurangnya kita nampak. Sebab tu bila nak bagi darjah kebesaran, hak besar-besar ni, hak daripada 30 sampai ke 33, kalau ada orang-orang hak bawah dia, mereka ada perjumpaan di Freemason Hall tadi, ada hak naik pangkat. Contoh hari ni daripada 3 naik ke 4 ke, kawan ni 20 ke 21 ke, waktu pertabalan ataupun bagi darjah kebesaran tu, biasa orang-orang hak atas ni akan guna satu jenis alat. Alat itu ialah satu alat yang menyerupai tukul besi. Tukul besi. Dan ini mengaitkan dengan satu benda yang kita panggil sebagai Dewa Thor. Nak tengok filem Thor. Filem Thor, hak hero dia ada tukul besi tu. Sejarah Thor ni dikaitkan dengan petir. Sebab orang-orang dulu cukup sinonim dan dekat dengan sumber-sumber alam. Bagi mereka bila tengok, Kelantan panggil pelakar. Pelakar. Jangan tertukar dengan cat pelakar tu. Cat pelakar tu cat dinding. Pelakar, kilat, guruh. Jadi mereka kata itu adalah apa? Itu adalah suara dewa. Terutama kalau dikaitkan unsur ini dengan Dewa Olympus. Iaitu ketua mereka, Dewa Zeus tu kan. Dia kata guruh ni ialah suara Zeus. Kalau dikaitkan dengan agama-agama India, ini adalah Dewa Indra, Dewa Guruh. Kalau dikaitkan dengan Nordic ataupun Norse, lahirlah Dewa Thor. Lahirlah juga Marvel Production, kartun Flash. Flash yang lagi kuat tu, tak nak tengok. Bukan Flash kamera tu. Tu Flash lain. Flash hero. Watak hero. Adiwira. Salah satu tu Flash. Dan semua ni ada perkaitan. Bukan kebetulan dan bukan ketidaksengajaan. Memang sengaja. Mereka memasukkan unsur-unsur ini secara halus dan kita tak perasan pun. Dan anak-anak kita lah yang menjuarai, menjadikan adiwira-adiwira ini sebagai watak-watak idola dalam bentuk fandom. Inilah antara budaya 9F, salah satu ialah fandom. Mereka nak tukar budaya ataupun mengidolakan, jangan idolakan Nabi, jangan idolakan sahabat, jangan idolakan ulama, tetapi mengidolakan penyembahan berhala bentuk baru. Dia nak suruh kita sembah berhala, payah. Jadi dia memberhalakan untuk kita dan anak-anak kita dengan adiwira-adiwira tadi. Sebab itulah dalam cermin-cermin yang indah dan cantik berkaca di sudut hujung rumah kita, ada patung Batman, ada patung Spiderman, ada patung Pokemon, ada patung tu, patung ni. Faham tak? Ni budaya fandom. Inilah budaya fandom. Budaya mengidolakan. Masuk bilik pula, apa kat dinding? Ada gambar Tom Cruise, ada gambar Lady Gaga, ada Christina Aguilera. Ada gambar siapa lagi? Kalau sukan ada gambar siapa? Ada gambar Ronaldo, ada gambar Lionel Messi, ada gambar John Cena. Itu bahagian Gusti WWE pula dah. Macam-macam lah idola-idola. Mengikut kecenderungan dan minat anak-anak kita, pasti itulah yang dipaparkan dalam bentuk peluahan minat mereka. Mereka akan tampai kat dinding-dinding. Mereka akan beli souvenir-souvenir dalam bentuk tadi. Okey, sekarang ni, bila dah lihat benda ni, saya nak sebut satu benda. Bila kita tengok piramid, kat atas ni kita buat macam ni. Ini mata sebiji kan. Raja yang ditunggu di akhir zaman. Bawah ni, dia banyak lapis. Tapi saya nak ambil, nak bagi ringkas, nak bagi senang, nak bagi faham, kita buat 2 lapis je. Ataupun 3 lapis. Senang, 3. Okey. Agak-agak bawah pada mata sebiji ni, siapa duduk bawah tu? Ini kita panggil kumpulan elit. Kumpulan elit. Faham? Orang-orang hebat-hebat. Kadang-kadang nama mereka tak disebut pun dalam sejarah. Tak disebut pun dalam buku. Di sekolah-sekolah. Mereka tersembunyi. Ni dipanggil golongan pelaksana.
Nak laksana agenda siapa? Agenda elit atas ni lah. Hak ni dipanggil the slave. Hamba-hamba yang bekerja untuk pelaksana. Agak-agak anda nak letak anda duduk mana? Elit ke pelaksana ke hamba? Nak duduk kat mana? Kau rasa elit? Kau rasa atas sekali? Tu jauh lah. Kita biasanya duduk di sini. Biasa duduk di pelaksana ni biasa ahli perniagaan. Hebat-hebat lah ni maksud saya. Ada VVIP, ada pemimpin, ketua negara dan apa politik ke apa, melibatkan politik dunia. Okey, ni biasa di bawah ni. Menjadi pelaksana kepada agenda-agenda elit. Agak-agak hak elit siapa? Hak tadilah. Kita katakan korab Jus, korab Jewish, plus Vatikan. Inilah jadi kita katalah nak pecah sangat. Freemason, Illuminati, apa lagi? CFR, Tritalaria Commission, biarlah. School and Bond. Banyaklah, tak payah tulis lah kan. Okey, lebih kurang. Okey, nampak sekarang ni agak-agak anda duduk di mana? Bawah sekali kebanyakan kita. Bawah sekali. Kalau anda nak mengaku duduk nombor 2, anda bukan orang biasa dah. Maksudnya sekurang-kurang anda sudah menjadi keahlian atau keanggotaan mereka. Sebahagian besar, bukan semua, sebahagian besar. Ada yang tak terjerat, ada yang mampu menilai, ada yang mampu menilik, ada yang mampu diselamatkan. Apapun bila tengok benda tadi, saya nak mengembalikan nostalgia dan kenangan silam kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab kebiasaannya, filem-filem arahan yang diterbitkan oleh Tan Sri P. Ramlee ini banyak manfaat-manfaat, iktibar dan pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil. Ada satu filem yang cukup terkesan bagi saya, walaupun berkemungkinan besar bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau, cuma penceritaan. Tetapi saya akan cerita balik dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya, tidak terlibat dengan beliau. Faham? Saya sebut awal-awal Saya akan mengutarakan tetapi ambil watak-watak daripada filem yang dia lakonkan dan terbitkan dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya sendiri yang tidak tertaluk dengan beliau dan pandangan orang lain. Saya akan kemukakan satu filem yang cukup terkenal, ia filem perang, filem lawan-lawan, iaitu Nam Jahanam. Semua masih ingat nostalgia filem Nam Jahanam. Filem Nam Jahanam secara ringkas mengisahkan seorang peniaga, seorang pengusaha kain, iaitu Tan Tari, bukan? Dengan isteri dia, Mas Merah. Jadi dia duduk di satu pekan, nama pekan Permata Menara, lebih kurang lah. Permata Menara tu seberang. Permatang Menara kapal lebih kurang. Jadi kebetulan ada orang kaya nak beli kain, minta dia hantar. Waktu dia hantar kain itulah datangnya sekumpulan perompak. Yang sebelum tu perompak ni dah ada perjanjian. Ini adalah perompakan yang terakhir. Lepas pada ni berhenti dah. Nak jadi orang baik-baik, dicelah orang ramai, padahal jahat. Dia nak jadi baik, dicelah orang ramai, padahal dia jahat. Jadi kebetulan ditakdirkan masuk dalam kedai Tan Tari tadi. Akhirnya tengok bini kawan ni cantik, jadi dirogol beramai-ramai, kemudian last kali dibunuh. Tetapi mungkin ada kebetulan masa tu tertangkap pada kamera ahling ke apa kedai sebelah tu. Jadi nampaklah gambar Nam Jahanam tadi. Tapi waktu P. Ramlee nak cari ni, dia ni perompak lagi ke dah jadi di kalangan orang biasa dah? Dia dah jadi di kalangan orang biasa dah. Walaupun sebenarnya mereka ni geng-geng perompak. Apa yang nak dibawa di sini ialah tengok kepada piramid tadi. Jangan tengok hak paling bawah. Tengok yang kedua. Bila kita tengok yang kedua, dia akan membawa kepada kita 3 watak. Pertama sekali yang Tan Tari cari ialah
Mumbala. Mumbala lakonan Syarif Babur. Di hujung hayat-hayat dia berlakon filem Setinggan. Filem Setinggan kali ingat Syamsuddin, hak kisah rumah berantu tu. Dia jadi Tok Bomo tu. Tu Syarif Babur. Kerja Syarif Babur apa? Buka kedai makan. Ahli perniagaan. Ahli perusahaan. Buka kedai makan. Hebat. Mari nak makan apa? Mi rebus. Tantari nak makan mi rebus. Ada pula orang buat leceh nak tunjuk terror sebab kampung dia kan. Akhir sekali kena makanan apa dia? Tepi kan. Tahu tak? Alat tu, tepi, kena tepi Piramli, kena tepi Tantari, semua rebah, semua mati. Akhirnya Mumbala pun mati juga. Habislah riwayat seorang kisah ahli perniagaan. Pi lagi cari siapa? Jagindas. Cari Jagindas. Jagindas ni nak rapas kedudukan penghulu. Dia nak jadi pemimpin. Tapi sebab dia ni bekas perompak, mungkin dia pandai berlawan, dia pandai silat, penghulu pula kurus kering. Hang kebun jadi penghulu kan dalam filem tu. Jadi akhirnya Piramli kali ini dibantu oleh bekas abang ipar dia, iaitu Laksmana Damburi. Betul kan? Laksmana Damburi bantu dia. Jaginda nak rampas kedudukan penghulu. Ni melibatkan kepimpinan. Jadi tak ada jadi ganti penghulu, tak ada jadi pemimpin. Akhirnya dibunuh oleh Tantari. Bawalah Laksmana Damburi kerana nak dapatkan habuan 1000 keping wang perak. Waktu itulah penghulu hak kurus kering ni baru berani sepak. Cis, celaka kau Jagindas. Mentang-mentang kawan tu dah mati. Bab ahli perniagaan selesai. Bab pemimpin selesai. Dia pi watak ketiga, Sujama. Sujama dah jadi VVIP. Sebab bila Piramli dengan Laksmana Damburi sampai depan rumah dia, ada bodyguard, ada pengawal tahap tu. Dia kira orang hebat lah. Orang-orang VVIP, orang special, orang istimewa. Tapi jemput. Silakan wahai saudara. Tapi belakang pintu ada apa? Belakang pintu ada apa? Ada dah nak tunggu, takik nak tunggu tetap. Kebijaksanaan Piramli, mampuhlah Sujama. Jadi 3 watak tu mengingatkan saya pada grup ahli perniagaan, pada grup pemimpin, pada grup VVIP. Kemudian kita naik kepada grup elit. Biasa grup elit ni yang paling banyak memerintah kita ialah golongan bankers dan penyimpan emas. Dia bergeraklah, berjumpa dengan hak kurus sikit, Katipang. Katipang ada kedai emas. Dia token emas, Katipang. Saya nak beli emas. Saya nak beli emas yang mahal-mahal. Ada. Tapi saya tak simpan kat luar. Saya simpan kat dalam. Tempat takut orang rampas. Silakan saudara. Buka peti besi. Boleh pilih saudara. Boleh pilih. Aku bukan nak emas tapi nak bunuh kamu. Apa pasal? Apa pasal? Ayat apa pasal tu ada setiap adegan. Last sekali kena bunuh. Mati Katipang. Hak terlibat dengan emas. Kemudian pergi jumpa jin kepala toncet. Osman Botak. Paragas, dia jadi apa? Pengurusi tabung rakyat. Dulu mungkin tak kenal lagi istilah bank, dia panggil tabung rakyat. Hari ni panggil bank. Maksudnya bank tu. Bank. Tempat orang simpan duit. Tempat orang simpan harta benda. Bankers. Saudara nak simpan apa? Saya nak simpan senjata ini pada tubuh saudara. Apa pasal? Keluar lagi. Apa pasal? Sebab ingat tak, saudara membunuh dan merogol isteri hamba di Pekan Matang Manara. Mati pula kawan tu. Sebelum mati tu dia jereluh dalam lubang rahsia dulu kan. Bawah tu nasib baik Laksmana Damburi ada senjata hikmat yang Syarif Dur sebagai sultan bagi. Malam Mutiara Ilmu dirakamkan di Masjid Al-Huda, Sungai Ara.